Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2022. Bagaimana murid-murid di rumah? Cukup jelas penjelasan cikgu. Jangan risau, kali ini di segmen ini cikgu ingin terangkan pula bagaimana untuk memahami kepentingan warna dalam reka bentuk dalaman. Jom kita tanya Cikgu Nazri. Silakan cikgu. Terima kasih, Mira. Okey, hari ini kali ini kita teruskan dengan slide lebih pada latihan pengukuhan. Macam mana kita, apa yang telah kita bincangkan tadi di awal waktu, kita akan kukuhkan jawapan tersebut pada contoh latihan pengukuhan ini. Okey, Raja 1 menunjukkan model reka bentuk ruang dalaman sebuah rumah. Ini ruang dalaman. Okey, perhatikan betul-betul ya. Okey, A, B, C, D dan E adalah pernyataan langkah kerja menghasilkan model yang tidak mengikut urutan. Langkah kerja. Okey, langkah kerja yang ingin cikgu terangkan di sini ialah apabila sesuatu langkah kerja itu kena ikut urutan yang betul. Seperti kita sendiri ya, kalau kita tersilap langkah akan mengundang musibah. Macam tu juga dengan jawapan ataupun soalan berbentuk langkah kerja mengikut urutan yang betul. A, B, C dan D. Jika berlaku A, B, C terus E, dia akan menyebabkan proses tersebut tidak lengkap ataupun proses tersebut tidak menjadi. Okey? Seterusnya penyataan langkah kerja menentukan skala pada model yang akan dibina, persediaan peralatan pembuatan model, mendirikan dinding model mengikut ruang-ruang yang telah dibahagi termasuk kedudukan pintu dan tingkap mengikut skala. Seterusnya menyediakan tapak model berdasarkan plan yang diberi. Yang terakhir ialah melengkapkan model dengan perabot yang berskala dan kemasan berdasarkan konsep yang dipilih. Berdasarkan jadual di atas, susun langkah kerja menghasilkan model reka bentuk mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C dan E pada ruang jawapan. Ini adalah ruang jawapan. Jadi cikgu ulang di sini ialah langkah kerja itu sangat penting. Langkah ikut prosedur yang betul. Langkah 1, 2, 3 dan 4, 5. Seperti dari awal sebelum wujudnya reka bentuk kepada yang terakhir proses terjadinya reka bentuk. Jadi untuk itu cikgu mempersilakanlah murid cikgu yang berada di luar sana untuk sama-sama dengan cikgu menjawab soalan yang telah cikgu pamerkan ini. Siapa boleh bantu cikgu? Saya cikgu. Ya, teruskan. Saidatul Ain. Saidatul Ain. Langkah pertama adalah B. B, persediaan alatan bahan dalam pembuatan model. Okey, cikgu buat sini ajalah. Okey. Langkah kedua D. Apa dia? Langkah kedua D. D. Menjadikan tapak model berdasarkan plan yang diberi. Okey, seterusnya. Langkah ketiga E. Menentukan skala pada model yang akan dibina. Okey. Langkah keempat C. C. Mendirikan dinding model mengikut ruang yang telah dibahagi termasuk kedudukan pintu dan tingkap mengikut skala. Okey, C. Kita tengok. Dan langkah kelima ialah E. Melengkapkan model dengan perabot yang berskala dan kemasan berdasarkan konsep yang dipilih. E. Ada rakan lain ingin membantu? Ataupun sudah cukup yakin dengan jawapan yang diberikan? Ashira angkat tangan tadi cikgu. Okey, Syira. Ada pembetulan? Oh, tiada. Tiada. Okey. Kalau tadi kita lihat pada jawapan. B, D, S. Ya, betul. Tahniah. Tahniah diucapkan kepada Saidatul Ain. Okey, ini adalah orang cakap langkah yang betul dalam menghasilkan sebuah model reka bentuk. Okey. Seterusnya, teknik menjawab soalan pada bahagian B, cikgu ingin terangkan sedikit macam mana kita untuk menjawab soalan yang sebenarnya pada bahagian B. Okey, pada bahagian B ada 4 soalan yang akan disoal semasa SPM nanti dan keempat soalan ini akan merangkumi pertama, ini mengaplikasi, menganalisis dan memahami. Dan satu soalan akan diberi sama ada kepada ketiga-tiga contoh soalan yang telah cikgu katakan tadi. Okey, kita beralih kepada soalan mengaplikasi. Okey, contoh soalan mengaplikasi ialah Raja 2 menunjukkan model reka bentuk ruang. Okey, ini model yang kamu telah buat di bengkel tadi. Okey, berdasarkan Raja, nyatakan 2 alatan digunakan untuk menghasilkan model reka bentuk. Okey, pengalaman sedia ada. Okey, mengaplikasi ialah contoh mengaplikasi proses reka bentuk yang kamu buat dalam bengkel kita aplikasikan kepada tempat yang baharu. Okey, faham?
Contoh, kita buat di bengkel mengikut ruang ataupun jenis perabot yang telah cikgu tetapkan. Tetapi diaplikasikan, dipindahkan kepada tempat yang baharu, mungkin pelanggan yang ingin menghendakkan anda untuk membuat sesuatu perabot atau reka bentuk dalaman mengikut keluasan dan ruang yang telah dinyatakan. Jadi cikgu ulang, aplikasi benda lama kepada benda yang baharu. Daripada bengkel kepada fungsi sebenar. Okey, itu mengaplikasi. Jadi apabila kita tengok pada bahagian A, okay, soalan A tadi menyatakan dua alatan yang digunakan untuk menghasilkan model reka bentuk ruang itu. Pertama, pisau utility dan pembaris besi. Ini orang cakap kita lihat kepada pengalaman sedia ada yang telah kamu lakukan semasa berada dalam bengkel. Kamu menggunakan alat ini untuk membuat atau membina reka bentuk dalaman ruang. Ini kita masih proses mengingat. Seterusnya adalah huraikan 5 langkah menghasilkan sebuah model reka bentuk dalam ruang dalaman. Okey, mengaplikasi pengalaman sedia ada. Seperti yang telah dijawab oleh Saidatul Ain tadi pada paparan yang sebelum ini, kita akan lihat apa yang telah dinyatakan adalah proses persediaan atau pembinaan atau pembuatan model reka bentuk dalaman dalam bengkel kamu. Jadi apabila kita lihat sini, dia akan aplikasikan kepada ruang yang sebenar, iaitu persediaan alat dan bahan model, menyediakan tapak model berdasarkan pelan, menentukan skala model, mendirikan dinding model mengikut ruang termasuk kedudukan tingkap dan pintu dan melengkapkan model dengan perabot dan kemasan berdasarkan konsep yang dipilih. Okey. Pengalaman sedia ada, kamu aplikasikan tempat yang baru. Dan seterusnya, untuk melengkapkan soalan ini, cadangkan 2 aksesori hiasan yang sesuai ditambah pada ruang dalaman model tersebut. Pertama, gubahan bunga dan hiasan dinding. Jadi apabila cikgu beranggapan ataupun cikgu sukacitanya cikgu rasa mudah-mudahan cikgu dapat menyampaikan maksud mengaplikasi ini dan murid dapat faham situasi lama kepada situasi baharu. Okey, seterusnya contoh bahagian B, rajah yang ada. Berdasarkan rajah di atas, nyatakan 3 alatan yang digunakan untuk menghasilkan model reka bentuk ruang tersebut. Alatan, dia bukan cakap bahan, alatan yang digunakan untuk mereka bentuk ruang tersebut. Saya boleh bantu cikgu secepat mungkin. Pisau utility. Okey. Pembaris besi. Betul. Terusnya? Dan glue gun. Glue gun. Okey, kita tengok jawapan. Pisau dan glue gun. Okey, betul tahniah. Seterusnya huraikan langkah menghasilkan model reka bentuk ruang dalaman. Saya boleh bantu cikgu? Cikgu rasa ni kali ketiga diulang. Kalau tak faham, kalau tidak faham pun cikgu dah tahulah. Okey, teruskan. Siapa yang B. mencuba? Okey. Okey. Boleh saya cikgu? Silakan Izwan. Okey, teruskan. Persediaan alat dan bahan model. Okey. Okey. Menyediakan tapak model berdasarkan pelan, menentukan skala pada model. Okey. Mendirikan model mengikut ruang termasuk kedudukan pintu dan tingkap. Okey. Melengkapkan model dengan perabot dan kemasan berdasarkan konsep yang dipilih. Okey. Cikgu rasa cikgu dengar pun sebelum cikgu pamerkan ni, cikgu rasa jawapan itu sudah betul. Okey. Okey, tahniah Iwan. Dan yang akhir sekali, aksesori hiasan yang sesuai ditambah pada ruang dalaman model tersebut. Siapa yang mencuba? Soalan 2. terakhir. Apa dia? Boleh bantu cikgu? Okey, Saidatul Ain. Teruskan, Saidatul. Pokok dan arca manusia. Pokok dan arca manusia. Okey, betul. Tahniah. Betul. Tahniah Ain. Tahniah murid-murid cikgu berada di luar sana kerana berjaya menjawab dan membantu cikgu untuk menyelesaikan soalan-soalan yang telah cikgu utarakan tadi. Yeah. Satu tepukan untuk diri anda semua. Hebat semuanya. Baiklah, cikgu, memandangkan kita pun sudah berada di ruang masa yang terakhir, sedikit Betul. rumusan ataupun kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Okey, rumusan. Topik pengaruh warna dan reka bentuk dalaman memberi peluang kepada murid memahami dan mempelajari kesesuaian warna pada ruang yang hendak diubah suai. Okey, seterusnya modul ini juga memberikan pendedahan kepada murid tentang alatan dan bahan yang digunakan serta membezakan fungsi alatan tersebut. Dan seterusnya murid juga didedahkan dengan proses pembinaan model reka bentuk dengan kaedah yang betul. Itulah dengan kemahiran yang ada ni, apabila mereka berada di IPT nanti, mereka boleh aplikasikan ke peringkat lebih tinggi. Sekurang-kurangnya
ilmu asas tu mereka sudah ada. Ya, betul tu Cikgu. Baik, terima kasih Cikgu Muhammad Nazri atas ilmu yang diberikan pada hari ini. Tak lupa juga terima kasih diucapkan kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat kita, iaitu Cikgu Nur Hasliah Hairul Anwar. Diharapkan segala ilmu memberikan manfaat yang luar biasa kepada murid-murid yang sedang menonton. Teruskan setia menonton Sukses SPM 2022 hanya di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Didik TV KPM